Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, laporan dikeluarkan dalam Indeks Jenayah Dunia pada 2020 letakkan negara Malaysia di tangga ke-26 daripada 133 negara. Daripada hasil indeks tersebut, ia turut disumbangkan oleh beberapa jenis jenayah dan antaranya adalah jenayah daripada kes jubana atau ayat lebih mudah untuk dikatakan sebagai jenayah yang dibuat ataupun diperlakukan oleh remaja berusia di bawah usia 18 tahun. Kalau ikut statistiknya, 2018 angka jumlah jenayah disebabkan daripada kes jubana adalah sekitar 1,388 dan menurun pada tahun berikutnya 1,230 sebelum tahun yang baru 2020 dalam masa 10 bulan saja sejumlah 538 kes melibatkan jenayah jubana dilaporkan. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan, walau bagaimanapun masih lagi wujud kebimbangan dalam kalangan penguatkuasa juga masyarakat tentang jumlah mereka yang menjadi penjenayah dalam kalangan remaja dan di manakah tempatnya untuk mereka cuba untuk diperbaiki. Tentunya di pusat pemulihan antaranya juga merupakan sekolah yang negeri. Justru itu, bagaimana keadaan sebenar di sekolah yang negeri ini dan bagaimanakah individu-individu di dalam ini cuba untuk membuka semula kehidupan daripada kegelapan menuju semula kepada satu masa depan yang lebih cerah. Justru itu, hari ini kami di Sinar Live membawa kepada anda satu topik yang cukup menarik untuk kita mendengarkan seorang insan yang telah pun cuba untuk berubah bagi memastikan supaya masa depan itu adalah sama seperti individu lain di luar sana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi perkara yang sama. Dan hari ini kami jemput individu tersebut yang merupakan seorang bekas alumni bagi sekolah yang negeri. Saya ditemani oleh saudara Izzat Daniel yang merupakan seorang bekas alumni sekolah Henry Gurney dalam kita berbincang soal Henry Gurney bangkit dari rebah. Assalamualaikum, Saudara Izzat. Boleh dengar suara saya? Baik, Saudara Izzat, boleh dengar suara saya untuk kita berbincang malam ini dalam aspek kita nak bercakap soal bangkit dari rebah. Bila kita menyentuh soal sekolah Henry Gurney kerana kita melihat sendiri bagaimana remaja-remaja yang sebenarnya mempunyai masalah dalam kontes perilaku dan telah pun ditangkap dan dipertuduhkan, mereka ini lazimnya akan dibawa ke pusat pemulihan dan antara tempat pusat pemulihan yang akan dibawa adalah di sekolah Henry Gurney dan beliau akan bercerita lebih lanjut tentang perkara tersebut kerana saya difahamkan saudara Izzat merupakan bekas pelajar di sekolah Henry Gurney yang mana beliau pernah disabitkan kesalahan terhadap perilaku jenayah sebelum ini dan lebih kurang 3 tahun beliau dibawa ataupun ditempatkan di sekolah Henry Gurney untuk memperbaiki diri dan akhirnya pada tahun 2019 dia kembali dikeluarkan dan cuba untuk membantu masyarakat luar sana khususnya golongan remaja untuk kembali kepada pangkal jalan supaya tidak lagi mengulangi bagaimana beliau telah melakukan kesilapan sebelum ini dan kita cuba mendapatkan iktibar daripada beliau tentang keadaan sebenar dan bagaimana untuk beliau bangkit sebenarnya daripada rebah sebelum ini dan akhirnya bukan saja untuk membantu diri beliau saja tetapi membantu rakan-rakan lain juga. Dan sekiranya ada mempunyai sebarang persoalan, boleh ajukan di ruangan komen, insyaAllah saya akan bacakan soalan tersebut dan saya akan ajukan kepada saudara Izzat. Baik, kalau boleh saya dapatkan saudara Izzat Daniel di talian ketika ini. Okey, alright. Kita kembali kepada persoalan saya awal tadi. Kalau kita bercakap soal sekolah, saudara Izzat, dalam kalangan kami, masyarakat, banyak detik-detik indah di sekolah itu. Dan kalau boleh kita nak kembali semula ke sekolah kerana di sekolah itu tempat yang seronok untuk dilakukan banyak perkara. Tetapi, kalau dalam konteks sekolah Henry Gurney ini, saudara Izzat sendiri yang pernah mengalaminya, adakah saudara Izzat ingin kembali semula ke sekolah tersebut ataupun ada sesuatu perkara yang kami semua di luar sana ni tidak tahu keadaan sekolah di negeri ni, tapi saudara Izzat mempunyai pengalaman yang ingin dikongsikan kepada kami. Silakan. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Bila kita sebut tentang sekolah yang negeri, sekolah yang negeri ni adalah salah sebuah sekolah di bawah Jabatan Penjara Malaysia. Bila kita sebut penjara, sangatlah berbeza dengan sekolah-sekolah luar. Banyak kemudahan yang ada di sekolah luar tak ada di sekolah yang negeri. Banyak kemudahan di sekolah luar yang tak ada di sekolah. Contohnya kalau sekolah luar kita tengok seperti asrama, ada katil, ada tilam, tapi berbeza di sekolah yang negeri. Negeri tak ada katil, tak ada tilam. Kami hanya dibekalkan dengan satu blanket. Tilam terhad. Tak ramai yang dapat tilam sebab jumlah penghuni yang ramai. Bukan kebajikan tidak dijaga, tapi makin lama makin
penghuni makin bertambah di sekolah negeri. Okey, kalau kita lihat di kaca TV seperti filem yang menayangkan kisah Jumana sangatlah berbeza. Kalau kita tengok di kaca TV, filem itu membawa satu watak macam kebebasan. Dalam Jumana pun ada kebebasan. Tapi tak sama dengan realiti. Pengalaman saya di sekolah negeri, kami hanya terkurung. Kami hanya terkurung dan tak dapat bersia-sia. Waktu yang ditetapkan Sabtu dan Ahad sahaja yang boleh beriadah. Jadi itulah pengalaman saya, berbeza sangat dengan sekolah-sekolah luar. Izzat, saya difahamkan Saudara Izzat sudah pun berada di sekolah negeri dalam hukuman diberikan selama 3 tahun. Dalam proses 3 tahun berada di sekolah negeri itu sendiri, apakah perkara yang Saudara Izzat sangat sesali ketika berada di dalam tersebut sehinggakan Saudara Izzat terpanggil bila saya keluar, saya tidak mahu kembali semula ke tempat yang sama? Bila kita sebut sekolah negeri, bukanlah tempat budak-budak yang baik. Tempat sekolah negeri inilah tempat budak-budak yang bermasalah. Yang bermasalah saja dihantar ke sekolah negeri. Okey. So, sebab apa saya keluar je, saya dah tak nak masuk balik ke sekolah negeri sebabkan saya dah rasa keperitan di sekolah negeri. Di sekolah negeri mendidik tidak sampai mendera. Di sekolah negeri mendidik tidak sampai mendera. Okey, mendidik menggunakan kekerasan tapi ada hadnya. Kalau menggunakan percakapan, penghuni-penghuni tidak akan dengar. Jadi dengan cara kekerasanlah dapat mendidik penghuni. Saya amat sokong apa sistem yang digunakan di sekolah negeri. Sebab itu menyedarkan saya supaya saya tahu ini penjara, bukannya rumah. Jadi bila saya bebas, saya tak nak lagi masuk ke penjara sebab saya dah rasa keperitan berada di dalam penjara. Jadi saya buat satu YouTube untuk memberi pengajaran kepada semua orang. Saya nak ceritakan pengalaman saya di sekolah negeri supaya orang tidak menyimpan niat untuk berada di sekolah negeri. Saudara Izzat, saya difahamkan ketika Saudara Izzat awal masuk ke sekolah yang negeri, ada seorang individu yang menjentik hati Saudara Izzat sendiri, iaitu Corporal Razif. Bila ada menyebut kata-kata kepada Saudara Izzat yang bagaimana Saudara Izzat dikongsikan sebelum ini, bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. Bagaimana kata-kata ini Saudara Izzat gunakan dalam aplikasi ketika tahun di sana dan bawa sehingga sekarang hingga boleh untuk membantu bukan saja membantu kehidupan Saudara Izzat sendiri tetapi kehidupan remaja di luar sana. Okey, baik. Berkaitan dengan perkataan yang pernah dipesan oleh saya oleh Corporal Razif kepada saya, ini bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. Kata-kata tu mendalam dan saya ingat kata-kata tu sehingga ke hari ini. Saya ingat kata-kata yang diungkapkan sehingga ke hari ini dan saya cuba untuk mendalami perkataan tersebut. Sampai sahaja di sekolah negeri, itulah permulaan hidup saya yang baru. Jadi siapa yang boleh paksa saya nak jadi baik ataupun nak jadi jahat. Jadi dengan kata-kata tu membakar semangat saya untuk terus ke hadapan. Bagaimana Saudara Izzat boleh terjebak dengan perilaku perkara jenayah ini? Sebab saya difahamkan usia 12 tahun Saudara Izzat sudah mengambil dadah jenis kuda. Selepas itu beralih kepada syabu dan kemudian disebabkan kerana ketagihan itu Saudara Izzat terpaksa melakukan jenayah ataupun mungkin boleh sebut juga apakah jenayah itu saya nak dengar daripada Saudara Izzat sendiri. Bagaimana boleh tercetusnya diri untuk mengambil dadah dan saya percaya Saudara Izzat sendiri tahu betapa dadah ini amat berbahaya sebenarnya. Okay, baik. Seawal umur saya 12 tahun, saya dah terlibat dengan dadah. Bukan salahkan keluarga, bukan salahkan kawan-kawan, tapi salahkan diri saya sendiri. Sebab apa? Dalam diri saya ni ada satu sifat ingin mencuba yang membuat-buat. Saya nak cuba benda tu. Saya pernah dengar dadah dan saya tak nak tahu apa itu dadah. Apa itu dadah sebenarnya. Jadi pun cubalah dadah. Bila cuba, niat nak mencuba, niat nak cuba sekali je. Niat saya nak mencuba sekali je. Bila dah cuba tu, saya jadi ketagih. Dengan ketagih itulah saya terlibat dengan kes-kes jenayah seawal umur saya 14 tahun. Seawal umur saya 14 tahun, saya terlibat dengan kes jenayah sehinggalah sampai ke 17 tahun. Dadah ni sangatlah berbahaya, betul kata orang tua-tua. Dadah pemusnah anak bangsa.
Dadah pemusnah anak bangsa. Apa sebab dadah ni merosakkan minda kita, dia meratakan fikir. Jadi pesan kepada semua, janganlah pernah ambil dadah kerana dadah ni akan membuat kita binasa. Dengan dadah lah saya terjebak dengan kes-kes jenayah. Sorry Zat sebut menyebut bahawasanya ia bermula kerana cuba. Jadi persoalan saya ketika ini kerana ada dalam kalangan anak muda kita percaya ingin cuba itu terhadap satu perkara baru itu bagus, tetapi tidak bagus bila ianya ingin cuba sesuatu yang salah. Bagaimana pandangan daripada Saudara Izzat apabila mereka seringkali menggunakan alasan dan hujah saya hanya nak cuba saja, salah ke? Satu kata-kata saya, jika kegagalan yang kita cari, itulah yang kita akan jumpa pada masa hadapan. Tapi jika kejayaan yang kita cari, usaha perlu diteruskan. InsyaAllah Allah akan hadirkan sebuah kejayaan. Okey, semua pernah mengalami satu fasa kehidupan dinamakan remaja. Dan remaja ni sifat dia memberontak, tak nak dikongkong oleh keluarga, tak nak ada apa pun kaitan dengan undang-undang. Jadi dengan mencubalah, semua boleh nak mencuba, tapi mencubalah benda yang baik, bukan mencuba untuk menghisap dadah. Jadi kita akan rasa macam kita akan mendapat padahnya apabila kita mencuba menghisap dadah. Baik, dalam masa yang sama juga, bila Saudara Izzat telah pun keluar daripada sekolah negeri selepas 3 tahun dan saya difahamkan tahun 2019 adalah hukuman akhir dijatuhkan kepada Saudara Izzat. Keluar saja melangkah keluar itu daripada sekolah negeri, bagaimana Saudara Izzat cuba untuk bangkit dan siapakah yang sebenarnya menjadi penguat kepada Saudara Izzat untuk terus bangkit? Okey, baik. Untuk seseorang melakukan perubahan ni, 10% daripada kata-kata motivasi ataupun kata-kata nasihat. 20% daripada support keluarga. 20% lagi daripada support masyarakat. Dan 50% selebihnya daripada diri sendiri. Apa yang menjadi penguat untuk saya adalah ibu bapa saya. Saya tanam satu impian yang sangat besar dalam kehidupan saya. Kalau saya tak capai impian ni, saya rasa saya tak akan berjaya. Saya tak berjaya lagi. Impian dia, saya nak mak ayah saya pergi haji dengan hasil usaha. Saya nak pulang dengan kejayaan. Saya nak bawa ayah saya ni pergi haji dengan hasil usaha saya, titik peluh kerja saya. Saya nak jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Itulah yang menjadi kekuatan untuk saya. Kalau saya terus hanyut dengan dadah, kalau saya terus hanyut dengan kisah silam, kalau saya terus tenggelam, saya tak akan dapat capai impian saya tak akan dapat capai cita-cita saya. Saudara Izzat merupakan individu yang saja beruntung kerana meskipun pernah jatuh, ada individu yang disayangi bersama-sama membantu Saudara Izzat untuk kembali semula ke pasal jalan, iaitu ibu bapa. Tetapi bagi mereka di luar sana yang sudah rebah disebabkan faktor juga oleh keluarga yang bercakaran, bagaimana Saudara Izzat melihat keperluan mereka ini untuk bangkit sedangkan orang terdekat mereka, ibu bapa tidak bersama-sama dengan mereka? Okey. Sebab tu saya katakan tadi, keluarga menjadi tulang belakang untuk seseorang itu. Apabila dia bebas, ada terjadinya banduan berulang. Bagaimana dia masuk ke sekolah negeri dan dia bebas, dia masuk balik ke sekolah negeri. Sebab apa? Bila saya tanya, dia cakap dia dah tak ada siapa-siapa. Dia lebih rela duduk penjara sebab penjara macam keluarga. Dia rela duduk penjara. Dan ada faktor-faktor yang menyebabkan menjadi banduan berulang ialah bila keluar seseorang banduan tu ataupun juvana baik untuk buat satu perubahan untukkan kehidupan dia. Tapi apabila buat kebaikan, masyarakat selalu pandang serong. Buat ni just nak dapatkan dadah. Buat ni just nak nak dapatkan dadah, dapatkan duit untuk mendapatkan dadah. Jadi bila mereka tak buat, sedangkan mereka tak buat pun, mereka nak duit tu nak buat kebaikan. Mereka tak buat dan mereka akan mudah terasa hati sebab mereka pernah alami dulu. Mereka pernah alami kisah-kisah itu dan cepat terasa hati dan menambahkan tekanan dalam kehidupan mereka. Mereka lebih memilih untuk kembali kepada masa silam. Faktor yang boleh juga menyebabkan seseorang individu itu jatuh rebah adalah pemilihan rakan ataupun siapa yang berada di sekelilingnya beliau.
Bagaimana saudara Izzat melihat tentang pemilihan rakan dalam usaha untuk memperbaiki diri dan sentiasa positif ke arah jalan yang benar? Okey, baik. Saya minat dengan satu kata-kata Dr. Iskandar Al-Hajj. I can achieve anything when I set my mind, my heart, my body for it. Saya akan dapat capai segalanya apabila saya set minda saya, set hati saya, set badan saya untuk capai benda tersebut. Okey. The power of mind. Minda ni adalah ibarat payung terjun. Apabila kita timbangkan minda kita, kita bakal menghancurkan sebuah kehidupan kita. Okey, semua bermula dengan minda. Semua bermula dengan minda. Kalau minda kita positif, automatik badan kita akan jadi yang positif. Dan pemilihan kawan juga sangatlah penting untuk seseorang melakukan perubahan. Sebab apa? Nabi pernah berpesan pada kita, kalau kita kawan dengan penjual minyak wangi, kita pun akan dapat bau wangi. Kalau kita berkawan dengan si buruk, kita pun akan dapat bau betul. Jadi pemilihan kawan untuk seseorang berubah memang sangatlah penting. Pilihlah kawan-kawan yang positif. Saya selalu dapat panggilan daripada ibu ataupun ibu yang anaknya bermasalah. Saya selalu pesan kepada ibu tu, bawalah anak ni keluar daripada tempat tu. Sebab apa? Sebab dia dah kenal kawan-kawan, dia dah tahu selok-belok yang tempat dia pernah ambil dadah dulu. Jadi pemilihan kawan ni sangatlah penting bagi saya. Saudara Izzat, saya difahamkan juga kalau saya lihat tadi ada VT menunjukkan saudara Izzat mendukung seorang budak kecil, adakah itu anak? Dan saya difahamkan memang saudara Izzat punya anak, dan difahamkan juga ketika saudara Izzat berada di sekolah negeri terpaksa berpisah dengan anak. Bagaimana saudara Izzat menghadapi situasi tersebut, berpisah berjauhan dengan anak yang sedang membesar, dalam masa yang sama juga cuba memahamkan kepada anak bahawasanya keadaan sebenar bapanya yang terpaksa berpisah? Itu bagi saya perkara yang paling sedih. Perkara yang paling sedih yang saya lakukan. Saya tak dapat tengok anak saya membesar. Saya tak dapat tengok anak saya berjalan. Saya bila bebas saya dah tengok anak saya dah boleh berlari. Dan sekarang pun bila saya bebas, anak saya tak kenal saya. Itu perkara yang paling sedih bagi saya. Anak saya kurang bermain dengan saya. Dia pun panggil saya pun hanya ijat. Kadang-kadang panggil ayah. Kalau ibu dia ajar panggil ayah, dia akan panggil ayah. Jadi itulah perkara yang paling sedih waktu saya alami di sekolah negeri ni. Jadi untuk saya kuatkan diri saya selalu ada gambar anak saya. Saya tampalkan pada drawer dan saya nak bahagiakan anak saya. Saya nak bagi anak saya macam mana orang lain bagi dekat anak. Itu yang menjadi penguatkan saya. Izzat, saya ada terlihat satu posting saudara Izzat di Instagram yang mana di caption itu menulis tentang soal peluang kedua, dan saya tersentuh sebenarnya dengan perkataan peluang kedua dan latar belakang video yang saudara Izzat cuba post di Instagram itu. Soal peluang kedua ini, tidak semua orang mendapat peluang tersebut. Justru bagi mereka yang diberi kesempatan untuk peluang kedua, apa yang saudara Izzat ingin sampaikan kepada mereka supaya peluang kedua itu tidak dipersia-siakan dan ambil manfaat daripada peluang yang diberikan? Okey, baik. Peluang kedua bagi saya seperti mahkota. Sangat berharga. Dan saya cuba untuk menjaga sebaik mungkin peluang yang diberikan kepada saya. Sebab kita nak kembalikan kepercayaan seseorang itu memang sangatlah susah. Kita nak kembalikan kepercayaan masyarakat, kita nak kembalikan kepercayaan keluarga memang sangat susah. Apabila diberi peluang kedua ni, saya fokus untuk majukan diri saya. Saya fokus untuk jaga elok-elok peluang kedua ni. Saya nak berpeluang semua. Sekiranya kita dapat peluang kedua, hargailah sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab ia mahkota dalam diri kita, mahkota bagai pada diri kita ini. Jadi, gunalah peluang kedua ni untuk manfaatkan diri kita dan manfaatkan orang lain. Bila bercerita soal peluang kedua, kita akan berhadapan dengan masyarakat dan orang sekeliling kita yang sudah tahu tentang sejarah kita dan sudah mempunyai stigma kepada kita, khususnya stigma yang negatif kepada diri kita. Dan saya ada terbaca dan juga mendengar kata-kata daripada Saudara Izzat menyebut bahawasanya kita kena lakukan perkara yang positif kepada masyarakat. Persoalan saya ketika ini,
dalam saat kita ingin berubah dan cuba untuk tampilkan sesuatu yang positif kepada masyarakat, tetapi masyarakat masih mempunyai stigma yang negatif terhadap perubahan diri kita. Bagaimana diri kita untuk kekal konsisten dan berani untuk berhadapan dengan stigma masyarakat di luar sana? Baik, sebenarnya bagi saya pandangan masyarakat ni saya sendiri yang lakukan. Kalau saya lakukan perkara positif, masyarakat akan pandang yang positif. Kalau saya lakukan perkara-perkara yang negatif, masyarakat akan pandang yang negatif. Jadi untuk saya mendapatkan tindak balas yang positif, terus lakukan perkara-perkara positif. Penerimaan masyarakat itu terpulang kepada mereka sendiri. Terpulang kepada mereka nak terima ataupun tidak. Tapi saya tetap dengan pendirian saya yang saya nak maju ke hadapan. Okey, saya pernah dapat kecaman yang dia bunyi macam ni. Sekali sampah sampai bila-bila pun sampah. Itu yang saya pernah dapat komen daripada salah seorang. Saya nak ingatkan, ada sampah yang boleh kita semula dan dapat pakai kembali. Dan satu lagi, biarlah saya menjadi sampah daripada menjadi permata yang tidak berguna. Itu satu kata-kata yang cukup indah sebenarnya. Biarlah jadi sampah, tapi sampah yang boleh digunakan semula berbanding dengan permata-permata yang tidak berguna. Justru itu, ia hanya bermula daripada elemen kekuatan yang ada dalam diri individu tersebut. Di peringkat saudara Izzat sendiri, apakah yang membina kekuatan itu sehinggakan kekuatan itu kekal konsisten sehingga sekarang dan cuba disemarakkan kepada individu-individu lain untuk menerima kekuatan yang sama? Okey, baik. Ini berkaitan dengan masa depan. Okey, kalau kita tiada kekuatan, kita tidak dapat mencapai masa depan kita. Okey, matlamat. Matlamat ni, kalau kita hidup tanpa mati, ibarat kita menembak tanpa sasaran. Kita tidak tahu apa tujuan kita hidup. Dan matlamat inilah, saya tetapkan matlamat dalam diri saya. Matlamatlah yang memberi makna ataupun tujuan. Untuk apa yang saya hidup ni? Untuk apa yang saya nak dalam kehidupan ni? Itulah matlamat. Jadi saya tetapkan matlamat, saya nak fokus untuk capai matlamat saya tu sampailah berjaya. Kalau saya hanyut, saya takkan dapat capai matlamat saya. Tetapkan dia dalam diri kita ni matlamat. Matlamatlah menjadi kekuatan selain pada ibu bapa saya. Mencapai matlamat itu perlu ada langkah permulaannya. Bagi mereka yang bangkit, apa perkara pertama yang perlu mereka lakukan supaya mereka bangkit dalam keadaan yang progresif dan berterusan? Okey, baik. Dalam kehidupan kita ni ada jatuh bangun. Jadi macam mana kita nak istiqomah dalam sesuatu perubahan? Okey, setiap masalah, setiap apa-apa yang Tuhan datangkan kepada kita adalah salah satu ujian untuk Tuhan angkat martabat kita, angkat darjat kita. Jadi saya selalu rujuk balik kepada Tuhan. Kalau sekiranya saya tengah betul-betul down, saya jaga solat kita, insya-Allah Allah akan adil, Allah akan jaga kita. Ingat Tuhan kerana Allah dan juga Tuhan itu sentiasa ada dengan mereka yang sentiasa mengikuti terhadap penciptanya. Saya difahamkan juga saudara Izzat merupakan individu yang cukup aktif bagi memberi motivasi dan semangat kepada remaja di luar sana, dan antara projek yang dilakukan adalah projek Rebin Kuning. Namun disebabkan PKP, saya difahamkan projek itu tidak dapat diteruskan kerana sebelum ini kaedahnya adalah turun ke sekolah-sekolah, memberi nasihat dan juga semangat kepada adik di luar sana. Dalam keadaan PKP ini, bagaimana saudara Izzat masih lagi cuba untuk memastikan supaya semangat yang dibawa saudara Izzat itu untuk memotivasikan remaja di luar sana tetap diteruskan? Okey, baik. Projek Rebin Kuning adalah di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Dan saya dilantik menjadi ikon projek Rebin Kuning pada tahun 2020. Saya dilantik untuk menjadi ikon projek Rebin Kuning Kementerian Belia dan Sukan. Jadi sekarang tergendala projek Rebin Kuning adalah penggerak projek Rebin Kuning adalah Datuk Rizan Hassan. Okey, apa cara saya untuk menyedarkan masyarakat ini? Saya menggunakan platform YouTube, TikTok dan Instagram. Kalau ada jemputan daripada universiti ataupun college, saya terima jemputan, saya akan menggunakan platform Zoom untuk memberi motivasi kepada pelajar-pelajar.
Sorry Ustaz, saya ada satu persoalan yang saya rasa cukup menarik untuk saya tanya dan saya percaya penonton juga nak mendengar perkongsian ini. Di sekolah yang negeri itu, pastinya Ustaz Izzat bertemu dengan rakan-rakan lain yang terdiri daripada pelbagai jenis kesalahan jenayah. Mungkin ada kejahatan sangat berat dan mungkin sebaliknya. Memahati terhadap perilaku mereka. Bagaimana kehidupan mereka sekiranya mereka ini tidak berubah? Adakah mereka akan terus diselubungi dengan rasa bersalah dan takut atau bagaimana sebenarnya? Okey, tidak dinafikan di sekolah negeri ada juga yang tidak mahu berubah dan bila keluar buat kes lagi besar. Tidak dinafikan, ada juga. Tapi kebanyakannya yang keluar daripada sekolah negeri masih ada kejaya masing-masing pada hari ini. Okey, baik. Macam mana cara yang tiada nak berubah tu di dalam sekolah negeri? Di dalam sekolah negeri setiap kesalahan yang dilakukan akan dikenakan hukuman, akan dikenakan denda. Contohnya tidak bersolat jemaah akan dikenakan denda. Jadi walaupun dia bila bebas tak mahu berubah, tapi dia tetap mengikut undang-undang di sekolah negeri. Tetap mengikut undang-undang di sekolah negeri. Jadi saya yakin semua yang masuk di sekolah negeri itu ada niat nak berubah. Saya sangat yakin ada niat nak berubah. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain yang akan mereka kembali balik kepada masa. Baik, mungkin ada faktor-faktor lain yang terpaksa mereka lalui dan akhirnya kembali semula ke jalan yang silap. Tetapi sekiranya diberi peluang itu, saya percaya Saudara Izzat juga mahu mereka berubah dan kembali ke pakal jalan. Saudara Izzat, bila kita bercakap juga soal rebah ini dan cuba bangkit, ada timbang taranya ataupun kerisauannya soal kemampuan diri untuk bangkit itu. Perkara pokok sebenarnya kalau saya lihat bagaimana hujah daripada Saudara Izzat adalah diri sendiri itu untuk bermula. Bagaimana untuk individu yang acap kali menemui kegagalan, bagaimana mereka cuba boleh untuk mempositifkan diri mereka supaya mereka tidak putus asa, kecewa, depresi dan akhirnya boleh membunuh diri mereka sendiri. Okey, baik. Bila sebut tentang kegagalan, saya yakin semua orang pernah mengalami kegagalan. Orang yang berjaya hari ini pun mereka bermula dan belajar daripada kegagalan. Belajar daripada kesilapan yang pernah mereka lakukan. Sebab guru yang terbaik dalam kehidupan kita ini adalah belajar daripada kesilapan. Maupun kesilapan itu kecil ataupun kesilapan itu besar. Jadi bila kita belajar, okay, contoh kita naik motor dan ada orang di belakang, di depan kita tiada kereta, di belakang kereta. Kita masuk tanpa memberikan signal. Tanpa kita sedar, motor kita tayar botak dan hampir jatuh. Hari esok adakah kita akan buat benda-benda yang sama? Adakah kita akan buat benda yang mendatangkan kemudaratan kepada diri kita? Mestinya tidak. Jadi kita pada kesilapan yang kita pernah lakukan itu, insya-Allah kita akan jadi yang lebih baik daripada sebelum ni. Itu kata-kata yang cukup baik dinasihatkan oleh Saudara Izzat. Di penghujung ini Saudara Izzat, bila kita bercerita kembali soal bangkit dari rebah ini, apakah kata-kata terakhir Saudara Izzat kepada mereka yang di luar sana sedang berada di fasa rebah dan juga apa kata-kata yang disampaikan kepada masyarakat khususnya remaja supaya jangan sekali-kali untuk melakukan jenayah, kerana percayalah jenayah itu akhirnya akan mengorbankan diri kalau tidak kita mengambil kesempatan untuk cepat-cepat berubah. Silakan. Semua orang ada kisah silam. Tapi yang membezakan kita adalah cara kisah cerita yang dicoretkan pada masa silam. Dan bagaimana kita hendak berhadapan dengan kisah silam. Adakah kita terus tenggelam ataupun terus melangkah ke hadapan. Tapi hakikatnya saat inilah kita perlu muhasabah diri dan jadi yang lebih baik. Mana mungkin Allah jadikan sesuatu itu tanpa asbab. Allah jadikan sesuatu itu ada hikmahnya. InsyaAllah kita lakukan yang terbaik. Satu lagi, kata-kata yang saya pernah ungkapkan tadi, jika kegagalan yang kita cari, itulah yang kita akan jumpa pada masa depan. Tapi jika kejayaan yang kita cari, usaha perlu diteruskan. Sebab tiada benda bulat yang datang bergolek, tiada benda nipis yang datang melayang. Semuanya dengan usaha. Bila kita usaha dan terus usaha, insya-Allah Allah akan adakan sebuah kejayaan. Terima kasih atas kata-kata yang cukup memberi kesan kepada saya yang mendengar ini dan saya percaya juga kepada penonton yang sedang mendengarkan ini. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Saudara Izzat Daniel, seorang alumni sekolah negeri yang berkongsi
pengalaman dan juga kehidupan beliau dalam kita soal isu Henry bangkit dari rebah. Terima kasih Saudara Izzat. Baik, sama-sama. Terima kasih. Baiklah saudara, buat masa ini saja sebenarnya kami kongsikan kepada anda. Percayalah bahawasanya setiap orang melakukan kesalahan, tetapi setiap orang juga akan diberikan peluang untuk kembali semula daripada menidakkan keadaan kesalahan tersebut. Maka ambillah peluang kedua tersebut dengan sebaik mungkin. Dan di hujung ini, saya gemar kembali lagi untuk mengungkapkan kata-kata yang disebut oleh Saudara Izzat sebentar tadi, iaitu jika kegagalan yang kita cari, itu yang akan kita jumpa pada masa hadapan. Tetapi, jika kejayaan yang dicari, usaha perlu juga dilakukan kerana kejayaan itu tidak akan pernah datang dengan mudah. Semuanya melalui ujian dan dugaan. Dan cara kita menguruskannya itulah yang akan menentukan sama ada kejayaan akan menjadi milik kita ataupun sebaliknya. Saya Dini Ashraf Salim. Untuk itu saja bagi salah hari ini. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.